الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur dapat bertemu pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan yang seterusnya berkaitan dengan Uthman, Sayyidina Uthman ibn Affan, iaitu perkara yang 11, perkara 11. Jadi antara tuduhan oleh musuh-musuh Islam yang dilemparkan kepada Sayyidina Uthman adalah berkaitan dengan israf Uthman radhiyallahu taala anhu fi Baitul Mal. Bagi yang ada kitab ni, muka surat 109. Surat 109. Iaitu Sayyidina Uthman dituduh sebagai seorang pemimpin yang membelanjakan harta Baitul Mal secara boros ataupun sewenang-wenang. Jadi Sayyidina Uthman dituduh guna harta Baitul Mal ni secara sewenang-wenang. Tidak ada satu prosedur yang tetaplah, tidak mengikut peraturan. Itu antara dituduh. Jadi israf ni maknanya sampai peringkat mana membazirlah, bu itu melebihi daripada batas. Dan kebanyakan harta yang digunakan oleh Sayyidina Uthman seperti mana tuduhannya adalah kepada anak beranak, pada kaum keluarga yang terdekat. Ni. Dan kita kena maklum lah. Jadi bila Sayyidina Uthman bui kepada keluarga dia, enggak, keluarga Sayyidina Uthman ni besar. Dia di kalangan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ni antara keluarga besar. Nak banding dengan Sayyidina Ali sendiri pun dia Bani Umayyah lah, Bani Umayyah. Pokok Umawi ni dia keluarga dia besar. Dia lebih besar daripada Sayyidina Abu Bakar sendiri, Sayyidina Umar. Dia punya rumpun komuniti dia tu, Bani Umayyah ni dia besar lah, nak berbanding dengan sahabat-sahabat utama lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sendiri. Hal tu dulu kita kena faham lah. Baik. Jadi perkara yang 11 ini iaitu berkenaan dengan tuduhan. Kata Sayyidina Uthman telah menggunakan harta Baitul Mal ni secara sewenang-wenang, khususnya digunakan dibui mudah-mudah ya bui kepada kaum keluarga. Jadi ulama secara mudah saja, kalau kita tengok dalam mana-mana kitab pun ulama kata boleh sebut lalu hak ni tak betul. Hak ni tak betul. Famukhtalaf, ini rekaan. Sangat palsu sifat tuduhan ini. Bahkan sebaliknya, terkenal Sayyidina Uthman ini sebagai seorang yang pemurah. Dia membelanjakan harta dia yang begitu banyak untuk diberikan kepada orang-orang Islam. Tak kira sama ada kaum keluarga dia, orang Islam yang susah. Dan perkara ini ma'ruf. Dia bui ni harta ni zaman Nabi lagi. Zaman Nabi SAW lagi sebenarnya Sayyidina Uthman ni dia pemurah. Seperti yang kita maklum dah, di peringkat awal perbincangan berkenaan Sayyidina Uthman, kita sebut sebagai manaqib Sayyidina Uthman. Kelebihan Sayyidina Uthman ni antaranya ke dia sahabat yang kaya dan dia ni dermawan. Dermawan. Hak tu maklum. Hak tu sebenarnya. Dan dia guna harta dia, bukan harta zakat, bukan harta Baitul Mal dalam khazanah negara Madinah pada waktu itu, tapi dia guna harta dia. Bahkan itu dicatat oleh ulama sebagai salah satu kelebihan, keutamaan Sayyidina Uthman. Bapa dia suka tolong orang, mungkin dia kaya. Enggak, Sayyidina Uthman ni kaya sebelum dia Islam tu memang dia kaya tu. Sayyidina Uthman dia anak pemimpin. Cuba tarik dalam internet tentang keluarga Sayyidina Uthman, cuba tarik kekayaan Sayyidina Uthman dan keluarga, cuba tarik dalam internet, dia akan bagi. Media ni keluarga kaya. Jadi
apa-apa yang diberikan kepada anak-beranak dia tu memang jelas daripada harta dia sendiri. Okey. Sekarang ni kita nak tengok, kita nak tinjau kenyataan-kenyataan ulama berkait dengan perkara ini berdasar pada riwayat. Para ulama menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia ni mempunyai harta yang sangat banyak. Za tharwatin azimah. Yang kedua, Sayyidina Uthman antara perkara yang terkenal lah, kebaikan yang ma'ruf di kalangan sahabat, Sayyidina Uthman ini dia sangat jaga hubungan silaturrahim. Ni dia jaga benar. Terkenal dia. Ini semuanya ada rujuk ke belakang, saya tidak baca lah rujuk ke tu. Mana kalau nak boleh ambil kita ni, boleh rujuk sendiri. Banyak rujuk ke dia ni. Kalau kita nak baca sesuatu rujuk ke dia, ada berapa tahun tak habis kita ni. Rujuk ke ada semua ni dalam kitab ni. Cuma kalau nak tengok rujuk ke boleh tengok lah. Cuma saya ambil makna saja, ambil point saja untuk kita faham. Jadi Sayyidina Uthman ni semasa dia melakukan hubungan silaturahim, merapatkan hubungan kaum keluarga dan orang Islam hak baru-baru masuk Islam tu, jadi dalam ketika itu, dalam situasi itu, maka kekayaan dia tu dia guna untuk menjinakkan, untuk supaya masyarakat ini dengan harta yang diberi oleh Sayyidina Uthman tu, Sayyidina Uthman guna harta dia untuk supaya orang dekat dengan agama. Dia sebenarnya ni ada hadis dia. Nabi pernah bui pada pemimpin kaum, bui kambing biri-biri sampai satu ladang, satu padang ragu. Nabi kata, ambil kamu semua binatang ni, kambing biri-biri ni yang terletak di antara dua bukit ni. Nabi bui semua pada dia. Dia awak balik, mungkin dia ketua kaum. Bila dia awak balik tu, dia kata, untung masuk Islam ni. Untung masuk Islam ni apa? Boleh harta. Masuklah Islam tu baik, dia kata Muhammad ni. Dia bahagi, disebut dari riwayat tu dia bahagi. Setiap masyarakat dia tu kambing, biri dia bahagi. Akhir sekali mana dia menggunakan harta untuk menjinakkan orang-orang kampung yang asalnya tidak Islam jadi masuk Islam. Jadi melalui hadis yang seumpama itu, dan banyaklah hadis-hadis yang seumpama itu, kita ni kalau antara sunnah dalam penggunaan harta adalah kita menjinak orang dengan harta peringkat awal. Kadang-kadang dengan harta ni kita boleh baiki akhlak seseorang. Nak suruh dia mari masjid, hadirat kita ni memanglah kita tidak gitu. Muka kita ni Islam lama dah, beranak buat balas setengah hari tu. Nak yang kuatnya Islam. Kalau kita gialah kampung kawasan orang asli, nak suruh dia mari balas tu kena bayar puluh riyal. Kadang-kadang tu tang-tang teko tu kena 20 riyal, 30 riyal untuk kita ceramah gini. Dia tak mari sebab apa? Sebab dia susah, dia tak ada duit. Jadi untuk sebab tu ni orang panggil al-muallafatu, muallafatu qulubihim, orang yang dijinakkan hati mereka. Apa muallaf ni lah, peringkat awal. Tu lepas tu dibui pula. Maknanya kerajaan jamin masa depan dia. Mula-mula bui duit dia, lepas tu bantu dia dari segi kemahiran, siapa dia ada kerja baru lepas. Itu cara dia. Jadi Sayyidina Uthman ni salah satu sikap dia tu lah. Mana dengan harta dia tu, dia bukan sekadar bui saja, tidak. Dia bui tu dalam konteks dakwah. Misalnya anak-anak dia, dah ramai orang masuk Islam dengan sebab harta Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman ni bila terkenal dia sebagai seorang yang baik, cukup menjaga kemaslahatan masyarakat umat pada waktu itu. Fanaqama alaihi ulaikal ashrar, maka orang-orang jahat yang ada kepentingan, yang hati tidak ikhlas, yang menyimpan perasaan benci kepada Islam ni, maka mereka berdendam kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Apa tu? Dia tak bolehlah dia tengok bila Sayyidina Uthman buat baik ni, maka dia bimbang, takut pengaruh Sayyidina Uthman tu semakin besar, dan orang akan masuk Islam lebih ramai. Jadi musuh Islam dia tak sikit, semua pun lagu tu lah. Maka dia berfikir nak buat lagu mana. Jadi dalam riwayat ni, dalam riwayat ada disebutkan, ulama cerita bagaimana musuh-musuh Islam ini dia mula buat propaganda, diayah
Sebab dia tengok macam mana Sayyidina Osman banyak gini modus. Sebab kita lah ni lah. Tak. Kadang-kadang pemimpin tak kira lah pemimpin pihak mana pun, kadang-kadang pemimpin tu memang dia kaya. Dia kaya. Sebab tu kita jangan mentakut nampak dia pakai tengok lupa. Padahal dia sebelum tu dia pakai masjid dah. Rumah sewa dia banyak mana, premis penaga dia. Jadi kalau dia itu biasa tu. Kalau dia tak jadi orang kaya, takut lebih lagi dia tunjuk. Jadi kita ni maknanya kita sesuatu bila kita nak bercakap kena berasas kepada maklumat. Tapi dia guna lah. Tengok Sayyidina Osman ambil guna harta Baitul Mal. Nampak derma pun jangan tu harta negara tu. Nampak kau ayat gini-gini. Orang tu mari, haji orang tu mari. Dia kata Sayyidina Osman ni, hak tu dia kata israf. Bukan dia kata ni salah satu tuduhannya. Dia kata Sayyidina Osman ni guna, kalau kita kecek kata kat mana, guna duit Baitul Mal ni tanpa kaedah, ikut bui, mari tak kira. Tak pakai wah bendahari. Tak pakai wah bahagian kementerian keuangan. Bui tanpa perancangan. Itu makna israf. Kenapa nak menarik perhatian rakyat supaya puji dia macam-macam lah tuduhan. Tapi yang pentingnya menggunakan harta Baitul Mal tanpa mengikut prosedur yang betul. Itu tuduhannya. Dan lepas tu dikaitlah pula. Bui pula pada anak beranak. Bui pada kaum kerabat dia. Tu tuduhan dia. Dan perkara ini sebenarnya sapa kepada Sayyidina Osman. Sebab tu dalam satu riwayat ni dalam kitab Sirah Tabari. Tabari dia ada sebut ni. Boleh rujuklah jilid yang kelima muka surat 103. Gapo dia? Bila sapa pada Sayyidina Osman fitnah bahawa kata dia ni duduk bui kat orang harta, duduk bui hadiah kat orang, duduk bantu orang ni menggunakan duit Baitul Mal, maka dia apa kata? Saya terjemuh selalu ni panjang juga. Dia kata ada orang duk sebut saya, wa qalu inni uhibbu ahla baiti wa a'tihim fa amma hubbi lahum fa innahu lam yamallu ma'hum ala jiwab ala jawrin bal ahmilu al-huquq alaihim ila akhir riwayat ni. Mereka kata, siapa dia mereka tu? Pemfitnah, penyebar maklumat yang tidak jelas ini. Mereka duk kata bahawa saya ni saya kepada ahli keluarga saya, dan saya beri kepada mereka banyak pemberian. Jadi saya nak maklum hari ni, memang saya sungguh kepada keluarga saya, dan saya tidak jemu untuk hidup bersama mereka, untuk berjiran dengan mereka. Bahkan saya memikul hak-hak mereka, mana saya membantu mereka. Adapun berkaitan tuduhan bahawa mereka mendapat pemberian, ataupun kita kata lah ni mereka mendapat keistimewaan sebagai saya sebagai khalifah, saya sebagai Amirul Mukminin, sebanyak saya beri habuan kepada mereka, maka fa inni innama u'tihim min mali wala astahillu amwalal muslimin li nafsi wala li ahadin minan nas. Itu kata Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata ada pun saya bui kepada mereka, sebenarnya apa yang saya bui habuan kepada mereka, kepada masyarakat, kepada kaum keluarga saya khususnya, itu min mali, harta saya, bukan harta Baitul Mal. Kalau kita terima tuduhan ni hadirin-hadirat bahawa Sayyidina Osman ni guna harta sewana-wana, sebenarnya kita bukan memburukkan Sayyidina Osman. Kita memburukkan selama mana sahabat yang ada yang terlibat dalam pemerintahan tu, yang pegang jawatan tu. Bila kita tuduh Sayyidina Osman boleh, siapa boleh waktu ambil harta mudah-mudah gitu, sebenarnya kita tuduh masyarakat sahabat itu korup. Tu sebenarnya bukan kena Sayyidina Osman saja tuduhan tu, habis kena. Kerana yang memerintah itu bukan Sayyidina Osman seorang. Sayyidina Osman bukan merintah qaryah ni, dia merintah negeri, merintah negara, dan ada jajahan takluk dia di sekitar Arab itu. Dan zaman Sayyidina Osman ni kemah sistem, sebab dia sistem di zaman Sayyidina Umar lagi, Sayyidina Umar memperkemahkan sistem pemerintahan dengan ada rekod tu, dengan ada rekod ni zaman Sayyidina Osman ni. Ingat mudah kena waktu BP. Jadi kalau kita terima tuduhan ni, bermakna kita terima bahawa sahabat ni teruk semuanya hak terlibat dalam pemerintahan, maka itu satu perkara besar tu. Menerima tuduhan ni bukan sebenarnya yang tercala reputasi rosaknya, bukan Sayyidina Osman saja, habis kena Pak Zainal Ali pun kena. Zainal Ali terlibat dengan pemerintahan Zainal Ali ni.
ahli majlis mesyuarat kerajaan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali zaman ini. Sebab tu Sayyidina Osman kata, saya bui itu dengan harta saya, ikut saya nak bui tak sendiri pun. Dan saya tidak menghalalkan harta orang Islam untuk diri saya dan untuk kepada sesiapa sahaja daripada orang ramai dengan sewenang-wenang. Saya tak halal. Dan saya menjadi kebiasaan saya bui hadiah yang banyak kepada rakyat. Hak tu pun daripada min sulbi mali, daripada asal harta saya, daripada harta saya. Bila lagi tu saya buat lagi tu, Sayyidina Osman ni dia duk bui pada anak-beranak dia. Patut soal lagi kena faham lah habis-habis. Bila sebut anak-beranak Sayyidina Osman, dia tu anak-beranak Nabi. Ini orang kita tak faham. Kadang-kadang musuh Islam dia cuba nak menjarakkan seolah-olah Sayyidina Osman ni satu komuniti lain, Nabi ni satu komuniti lain. Padahal Sayyidina apa ni, Nabi dengan Sayyidina Osman ni dia keluarga. Dia keluarga. Sayyidina Abu Bakar tu kalau kita tengok sanak dia, silsilah dia, memang dia jumpa dalam bahagian atas tu mana dia keturun ni. Dalam kitab Musaharah, sistem persemendaan di zaman Arab, memang Nabi, keluarga Nabi dengan keluarga Umawi ni dia jadi macam sarang labur tu, hak tu nikah ni, mana rapat mana. Jadi sebab tu ulama kata bila Sayyidina Osman bui kepada kaum keluarga dia, ulama suruh tanya pokok khususnya pokok Syiah, siapa dia keluarga Sayyidina Osman tu? Acu ayat nama nak tahu. Acu ayat nama. Kalau cek memang keluarga Nabi. Memang keluarga Nabi. Jadi pemurahnya Sayyidina Osman ni bui hadiah, bui ganjaran, bui derma zaman Nabi lagi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Wa ana yawma idzin syahihun harisun afahina atat alayya asnanu ahli baiti. Dah kalau zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, aku duk bui sama dah harta aku. Lepas tu hari ni memang aku nak wimna lah bila kaum keluarga aku mari. Sebab zaman Sayyidina Osman ni hadirat kita kena tahu latar sejarah tu. Bila Sayyidina Osman ni dia jadi pegang jawatan khalifah, antara perkara yang Sayyidina Osman buat adalah dakwah keluarga dia. Jadi keluarga dia mari bernaung duduk di bawah kerajaan Madinah. Pengaruh anak beranak hak tidak Islam jadi Islam. Pengaruh Sayyidina Osman tu menyebabkan keluarga dia hak tidak Islam jadi masuk Islam. Bila dia ni mari ke Madinah, sebab tu dia kata, ketika keluarga aku tak berhijrah ke Madinah, hak tu aku duk bantu dah tentera Islam, daripada duk bantu dah masyarakat Islam daripada zaman Nabi lagi. Gak bila aku jadi pemerintah, anak beranak aku mari bernaung di bawah kerajaan Madinah. Aku masa tu Amirul Mukminin. Sebab tu aku beri harta banyak pada mereka, bantu mereka kerana mereka mari selas pinggir kadang-kadang. Aku beri tu harta aku. So, kalaulah sebab tu kata wa wadi'tu alladhi li fi ahli. Dan masa tu umur saya wafat ya, umur saya pun agak tua dah. Umur semakin kuat dah. Dan saya pun simpan harta saya tu untuk keluarga saya. Bila keluarga saya beri, itu harta saya. Dia gini hadirat. Orang ni dia panggil golongan hak pendengki ni. Dia Allah lahirkan sebagai ujian pada manusia ni. Dia benci bila orang buat baik. Dia memang ada seumur pula betul. Pakai piah juga ni pun ni. Pakai piah juga ni. Mari semaya adalah sah kita juga. Tapi ada jiwa lagu sebagai ujian kepada kita. Jadi mana hidup kita ni kena beringat semua. Hak ni pun kalau nak kira agak dengar baik gini semua Sayyidina Osman ni dah. Ni musuh Islam. Musuh Islam ni kalau pemimpin baik, dia kira menggugat dia bahaya. Kalau kita baik, ni orang tak cara lahan. Tapi kalau pemimpin tu baik, pemimpin tu juru, siapa dia urusi? Musuh Islam. Musuh Islam dia nak kalau pemimpin tu talu, pemimpin tu jahat, pemimpin tu qarat. Memang dia nak musuh Islam. Tapi kalau pemimpin Islam tu juru semua Sayyidina Osman ni, pak bila dia nak taluk engkau. Bahkan dia tengok Islam akan tersebar. Dahlah Sayyidina Umar pun begitu juga dulu. Sayyidina Abu Bakar gitu juga. Sayyidina Umar begitu. Hak ni parut lagi ni dari segi bui kemudahan kepada rakyat. Kerana dia sambung perjuangan dua khalifah sebelum tu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia kata bahaya ni. Sebab fenomena ni tak berlaku di Rum dan Parsi, tak berlaku. Di Rum dengan Parsi tak berlaku. Orang maklum, orang tahu belaka bahawa bagaimana cara pengurusan duit zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni hadirat
Bapa orang kita tak rakyat, bahawa Sayyidina Osman ni ambil gaji ke tidak? Orang kita tak sebut tu. Dia tak perlu ada gaji. Dia harta dia boleh bantu kerajaan. Sayyidina Osman ni harta dia boleh bantu kerajaan. Siapa pergi kat tu? Saya tadi saya cek dalam internet, kena beringat. Dalam hadis yang sahih bahawa Sayyidina Osman ni dia ni banyak membantu dalam peperangan Tabuk, peperangan Jaisul Usrah itu. Nah, seperti yang kita maklum. Misalnya ada riwayat sebut tentera Rom, kerana peperangan Tabuk ni peperangan berlaku di antara Rom dan gabungan lah. Dia gabungan pokok Quraisy. Hak besarnya Rom, 40,000 lebih tentera dalam peperangan Tabuk. Tentera kafir. Orang Islamnya 30,000 lebih. Mana beza hampir 9,000 lebih lah. 10,000 dekat 10,000. Beza di antara kekuatan orang kafir dengan kekuatan orang Islam dari segi jumlah ketenteraan. Jadi ramai sahabat yang derma dalam peperangan Tabuk. Tapi ulama sebut Sayyidina Osman, duit yang dia keluarkan, sama ada duit dalam bentuk barang, jumlah sebenarnya boleh menampung 1/3 tentera. Mana kalau 30,000 tentera Islam, 10,000 ditanggung oleh Sayyidina Osman. Kos untuk pergi perang. Dah hutang sahaja 900 ekor lebih dia. Cuba kira lah, seekor hutang berapa? Kali dengan 900 tu duit berapa? Lah ni hutang ke berapa? 12,000 seekor. Kali dengan 900 bukan 90. Kali 900. Lepas tu tentera kuda yang dilatih untuk perang 100 ekor lebih. Kira lah, enggak kuda perang ni mahal pada hutang kita nak melih makan daging tu. Kuda yang dilatih khusus untuk perang. Anjing awak itu dah ada 20,000 seekor. Awak kesal dah ada. Tak usah kira anjing liar kita sepak tu, tak kira, tidak terlatih. Waktu haji waktu tu anjing, gitulah dah. Maknanya dalam website tu dia menafikan. Dia kata tak. Dia menafikan bahawa Sayyidina Osman ni tidak terlibat. Dia bui supaya orang lain, supaya Sayyidina Bakar, supaya orang lain pakat derma. Dia menafikan bahawa Sayyidina Osman ni menderma paling banyak sehingga boleh sapok 1/3 tentera. Enggak tentera Islam 30,000 masa tu. Dia nafi kau. Banyak dia mari hujah gini-gini mari ayat Quran. Tapi ulama jawab lalu ada dah jawapannya. Apa yang saya nak sebutnya? Mana kalau kita jumpa dengan kenyataan-kenyataan itu dalam internet, lepas tu kita masuk web dia tak ada jawapan ulama, boleh jadi kalau kita tak faham banyak kekeliruan sejarah. Kita terima hak tu pula. Jadi dia nak menafikan kelebihan Sayyidina Osman. Padahal Jaisul Usrah ni maklum dalam hadis. Khusus orang lain hak derma sikit-sikit. Tahu tak kira ni siapa peringkat 900 ekor unta. Lepas tu 100 ekor kuda perang. Lepas tu banyak lagi kos-kos lain yang dibelanjakan oleh Sayyidina Osman Ibn Affan. Hak tu zaman Nabi lagi tu. Enggak hak tu bui untuk keluarga. Siapa sahaja hak tentera Islam semua akan dapat. Sebab nak pergi perang Tabuk ni, sahabat tu sedia 2 pasal kasut. Takut pecah musim panas. Jauh nak jalan Tabuk ni jauh. Dengan Madinah tu enggak jalan kaki. Pak naik kuda tu dia gili naik. Tapi kalau kasut kasut nalok kita ni pecah haca. Jalan jauh. Setengah-setengah tu kuda 2 ekor. Hak mana ada piti. Hak ada duit dia sedia kelengkap perang. Tu. Banyaklah situ dia nafi kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam hadis dalam Al-Quran tu sendiri. Jadi saya nak Osman sebut sendiri. Dia kata aku guna duit aku, bukan duit daripada Baitul Mal. Ini yang pertama, penafian Sayyidina Umar. Kata Tabari, Imam Tabari dalam kitab dia kata memanglah Sayyidina Osman ni memang disebut dalam sejarah. Sayyidina Osman ni dia telah membahagikan harta dia dan dia bui tanah milik dia di bumi Madinah untuk Bani Umayyah. Siapa dia Bani Umayyah ni? Keluarga dia. Dia ni Bani Umayyah. Kita kena tahulah sebab tu hadirat. Sebab tu ulama kita sebut seseorang yang boleh akan faham sunnah Nabi, dia akan faham Quran kalau dia faham tentang sejarah Arab yang melingkungi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Arab sebelum Nabi jadi Nabi dan Arab selepasnya Nabi. Salah satu ilmu yang kita kena tahu dia panggil ilmu al-ansab. Mana orang Islam mesti didedahkan dengan ilmu keturunan Arab. Biar kita tahu Nabi, kita tahu keturunan Nabi. Sayyidina Osman ni jadi wana dengan Nabi sebelum jadi natu Nabi dia tu siapa? Ilmu tu khusus.
Allah lahirkan ilmu tu sebab apa? Sebab dengan ilmu tu lah kita boleh tahu bila musuh Islam, misalnya contoh musuh Islam, bila dia serai sahabat-sahabat Nabi dari sudut ni, misalnya korupsi, dah kita kata dia tu nepotism, kronism, kita boleh guna ilmu tadi. Nak ayatnya bahawa perkara tu tak betul, mana ada ilmu sokongnya. Dan kalau kita tak tahu, lagu mana? Sayyidina Osman wui kepada keluarga dia. Siapa dia? Coba ayat nama. Ulama tanya musuh, siapa dia keluarga dia? Bila cek keluarga dia, rupanya keluarga Nabi juga. Patut orang setengah lama mana kawan tu zaman Nabi bui. Zaman Nabi bui. Nabi ni dia bui pada keluarga dia. Harta ghanimah, kadang-kadang harta 1/5. Baik tu mah. Memang Nabi bui pada keluarga dia. Baik, bila bui pada keluarga, orang kita ni kita kena tahu bila sebut keluarga Nabi, siapa keluarga Nabi. Kita kena tahu. Bila sebut keluarga Nabi, keluarga Sayyidina Bakar, demon ni lah yang sapok perjuangan Islam. Demon ni lah hak perang, demon ni lah hak duduk junjung Islam. Puan ni lah. Sebabnya Nabi, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, memang dia keluarga yang sok hak duduk perang dengan dia, hak duduk perang bersama dia tertawa kafir, hak duduk memperkemaskan sistem pemerintah, pegang jawatan-jawatan utama dalam kerajaan. Itu keluarga saja. Keluarga saja. Sebab tu sejarah kita kena tahu. Sejarah kita kena tahu. Bila Nabi pergi ke Madinah tu, jawatan-jawatan penting tu siapa dia? Kita kata, bolehkah kita kata ni, kalau kata gini mana jahil gelak ni, bukan jahil sikit-sikit. Tengok Muhammad bui jawatan penting kepada Abdurrahman ibn Auf, muka saing dia, boleh kecek lagu tu? Kalau kecek lagu tu dah, kalau buat suruh pakai remah dengan kawah-kawah atas muka tu dah, kalau kecek jahil nah tu. Tapi Abdurrahman ibn Auf kita tahulah Abdurrahman. Tapi sahabat lain kita tak tahu. Padahal supaya kalau orang kata, tengok Muhammad wui jawatan penting, pegang bahagian ekonomi, bahagian keuangan, Abdurrahman ibn Auf. Tengok wui Sayyidina Ali pegang jawatan penting, wui. Boleh kita kecek lagu tu? Kalau kita kecek itu, kita mudah faham. Mungkin kita kenal siapa Sayyidina Ali. Masalah kita ni, kita kenal sahabat 2-3 orang tu. Hal tu yang jadi masalah. Kalau kita kenal sahabat-sahabat lain, kita ketahuilah apa Nabi ni jawatan. Lepas tu kata demon ni nak wisah apa jawatan. Kerana demon ni lah semua bawa Islamnya, perang bersama Nabi, membantu Nabi, bui pandangnya pada Nabi. Ni keluarga. Tu sebenarnya. Sebab tu bila sebut keluarga, spoiler ni lain hati-hati lah. Dia tak boleh nak kiyah gitu sama lah ni. Dia tu wui keluarga dia. Cek-cek keluarga dia tu SPM pun tak ada. Syarikat pun tak ada. Baru tubuh mari dulu syarikat. Widah projek. Mana sabar. Nasabah kita nak kata. Lepas tu apa peranan dia dalam membentuk kerajaan Islam? Apa peranan dia dalam perjuangan Islam? Bolehlah kita kata hawi kawan-kawan keluarga. Tetapi bila kecek tentang Sayyidina Osman, dia hawi pada keluarga dia. Siapa keluarga dia? Cuba ayat nama. Tengok tu dia hawi pada Marwan. Siapa dia? Marwan ni. Marwan Al-Hakam tu siapa dia? Cuba tengok bagi data. Sebab orang kita tak pernah didedahkan siapa Marwan Al-Hakam itu. Marwan Al-Hakam ni anak didik Sayyidina Osman. Dia tu nak ayat ni hebat. Dianggap oleh sahabat salah seorang faqih di Madinah. Marwan bin Al-Hakam tu seorang yang sangat baik. Lepas tu kita kata banyak cerita dia sebut tak baik tu. Cerita ni ada semua cerita ni. Lepas tu hak sebut dia baik tu apa tak terima. Jenis manusia lagu mana ni suka terima, hak tak molek. Kalau riwayat sahih ada hak molek, riwayat tidak sahih pun ada tentang pemimpin Islam yang diakui baik oleh sahabat, tiba-tiba dia terima hal tidak baik. Ni manusia jenis lagu mana lagu ni? Manusia jenis lagu mana? Kita boleh nilai dia lah. Kalau kita tidak nilai gitu orang, berat kita. Misalnya kita duduk dalam suasana fitnah, orang kata ni pemimpin ni jahat gini ni, tapi ada orang sebut baik, orang tu orang juh pun kita kan. Dia dah betul lagu tu dia ni gini ni sebut baik. Kita nak terima hal mana? Kita kata tak boleh terima selalu siasat. Siasat lah, biar tu siasat. Dia tu cek kalau rajin tak, tak ada hijau. Tak tahannya kita, dia malas tapi dia nak terima. Buat apa? Nak modal kecek di kedai kopi. Tu masalah orang kita. Supaya zaman dulu tu bakar tu ada dah zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman pun memang gitu. Zaman kita kena faham. Jadi tujuan saya sebut gitu biar kita faham dia punya suasana yang melingkungi kehidupan Sayyidina Osman dan sahabat di zaman Madinah tu. Biar kita faham. Sebab bila kita baca sejarah, orang kita tak tahu ni riwayat sebut dalam kitab sebut. Tu tak lepas lagi bab tu orang kita. Dia kira ada dalam kitab. Dalam kitab tu kitab kita lah tu. Iyalah kitab kita pun. Kita tu siapa? Kita tu. Dia kitab kita. Iyalah siapa dia tu ni?
Kita sebut dah dalam mukadimah tu, tak ada seorang pun penulis kitab sejarah dia kata semua maklumat dalam kitab ni benar belaka, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar semua ni. Tak ada seorang pun ahli sejarah bila ditulis kitab dia beriltizam gitu, tak ada. Siapa ulama kata kalau ada seorang ulama penulis sirah dia kata semua fakta-fakta yang termuat dalam kitab saya semuanya benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Soh lawak hangit putus orang mana-mana. Siapa gitu ulama kata? Cuba dia nak baca kita ada ke dalam mukadimah dia kata betul belaka. Tak ada. Kalau dia kata lagu tu cek dia tak betul. Cek dia tak betul. Ni bab sejarah, kita kitab sejarah. Sebab manusia ni kadang-kadang dia kira sejarah ni betul sebab kita sebab Quran, sebab hadis kadang-kadang. Tu tak ada hadis orang cek lagi. Enggak hadis macam-macam ada Quran je orang cek ni. Cuma tafsir tu kena cek. Ni pun begitulah juga. Sebab tu ulama tuan kitab ni Syekh Muhammad Salih Ahmad Al-Ghursi ni dia kata ada orang tuduh ni sebenarnya. Tapi riwayat orang kata dia tidak begitu banyak. Dia lagi tu tujuannya. Kita tidak nafi kemal Sayyidina Uthman ibn Affan ni adalah seorang sahabat Nabi yang tertuduh, yang dicemari reputasi dia. Memang buruk nama Sayyidina Uthman. Sebab tu ulama kita kata dah riwayat-riwayat tu siapa dia buat. Riwayat-riwayat yang memburukkan Sayyidina Uthman, cuba cek molek riwayat tu sahih ke tidak. Cek dulu siapa dia riwayat. Apakah Sayyidina Bakar, apakah Sayyidina Ali sendiri sebut gitu? Kita akan tengok kenyataan Sayyidina Ali terhadap Sayyidina Uthman lagu mana. Siapa Sayyidina Ali sendiri kata dalam riwayat Sayyidina Ali kata sesiapa yang tuduh Sayyidina Uthman makan harta dengan tidak betul, orang ni penghasad dengki. Kata siapa dia tu Sayyidina Ali. Gitulah. Jadi Sayyidina Uthman ibn Affan ini dia bui pada Bani Umayyah. Dia bui kepada anak-anak dia ni supaya dia, kalau kita ginilah kita kata, mana dia pero anak-anak dia supaya dia pero anak dia. Tu. Apa yang Sayyidina Uthman boleh buat gitu tu sebab dia kaya. Misalnya Bani Abil As. Ni antara hak mula-mula dia bantu sebab dia ni antara yang awal sampai di Madinah lah. Masuk Islam, kemudian bernaung di bawah kajian Islam. Dia bui kepada keluarga Al-Hakam. Ni Marwan Al-Hakam, keluarga Al-Hakam. Dia bui siapa beratus ribu duit. Dia bui pada Bani Uthman, anak-anak Uthman. Anak-anak dia lah. Uthman ni ramai nama Uthman. Banyak dia bui. Bani Al-Harb, Bani Al-Ais, Bani Al-As, ni pokok dia di bawah rumpun, di bawah hak induknya Bani Umayyah. Dia bantu. Gak orang Arab ni hadirat. Dia hubungi orang Arab, dia rapat. Dia tidak seperti kita sebab sistem masyarakat dia begitu. Dia ambil tahu. Masyarakat Arab ni setiap keluarga dia ada dia punya silsilah carta dia. Ni kita tok kita Adnan misalnya. Ni Tobik pun. Kita tahu sepupu kita duduk mana. Maklumat tu penting bagi dia. Bahkan hak tu merupakan budaya dia. Tak ada dalam budaya lain. Sebab kita di Malaysia ni raja ya buat gitu. Raja kita ada silsilah duduk sini, hak ni pergi lari pas sini, hak ni ada lah jujur. Supaya akal kita apa. Tapi bukan budaya kita. Sebab tu orang Melayu tak ada tu. Kalau kita cek bawah kita sekatuk kali ingat. Tuan ni tengok tahu dah nama kau. Kalau ingat siapa aja kelima tu orang pakat sokor, ingat dia. Saya pelajar saya beratus-ratus orang tu seorang yang ingat nama dia, ayah dia, tok dia, tok ni dia patut so lagi dia kelima dia ingat. Orang lain sekat tiga. Kata puan ni ingat molek. Dia kata ayah dia sebut sombong. Tengok bila sebut ingat selalu. Tapi oleh kerana tidak jadi budaya, kita anggap itu tidak penting. Tapi orang Arab bukan sekadar sebut, dia ingat. Bahkan dia boleh disiplinkan dalam bentuk satu ilmu. Dia panggil ilmul ansab. Hak ni ilmu ni tak ada dalam bangsa mana-mana. Bukan saja-saja tu bagi saya tu. Pada saya bukan saja-saja tu. Sebab dia berkait. Islam ni dia berkait dengan Arab sebenarnya. Sebab Islam turun di tanah Arab. Quran dalam bahasa Arab. Pejuang-pejuang awal Islam, generasi awal Islam pun dari kalangan orang Arab. Jadi Allah cerdas selalu. Allah buat selalu dengan hikmah Allah buat ilmu-ilmu yang nak jaga dia ni. Bila orang kritik dia, orang tuduh dia, kena check. Dengan ada ilmu tu lah salah satunya ulama kita kata Sayyidina Umar tidak bunuh anak dia. Dengan ilmu ni, makna dengan ilmu ni ilmu bantuan. Bila ada orang serai sahabat, kita boleh guna ilmu ni selain daripada ilmu-ilmu lain. Misalnya dalam ilmu ansab sebut ni benda ni
hadirat tahu dah. Selama mana kita duk terima bahawa Sayyidina Umar ni bunuh anak dia, anak tina dia. Sehingga disebut dalam kitab tu hadirat royaknya cara bunuh tu. Anak dia tu boleh jalan ikut dia, duk nampak-nampak. Tengah main sebab kita anak kambing lah, nampak-nampak suka. Mana orang panggil masa tu anak mereka jadi mana ibu apa. Tapi dia kerana tina desakkan masyarakat ni, maka dia bawa cok, anak dia duk ikut. Anak dia duk tanya dia, mana ayah nak agapun. Dia Sayyidina Umar tu digambar kada riwayat tu bila duk gali tanah tu, nak gali lubang, nak kambuh anak dia tu air mata berah-berah, basah baju. Tapi ni tekanan masyarakat. Dia bunuh anak dia, dia tolak hidup-hidup, kemudian dia kambuh. Saat dalam riwayat tu kata mula dia kambuh tu sebelum tanah tebal, sebelum tanah jadi tebal gerak tanah. Mana mati dalam keadaan lemah anak dia dalam tanah. Tu cerita tu. Gak kita terima lama mana. Maklumat ni orang Melayu terima sebelum saya lahir lagi. Nah, berapa puluh beratus tahun orang kita duduk telan racun. Tapi lepas tu ulama kita siasat. Siasat udah. Selain daripada riwayat tu dikritik. Lepas tu ilmu sokong lagi, ilmu asal ni. Sebab dalam ilmu asal sebut dalam bab bunuh anak ni memang masyhur orang Arab ni ada bunuh anak. Tetapi hak bunuh anak ni orang kawasan bukan kawasan popok Quraisy tak boleh nak buktikan satu riwayat apa bahawa puak Quraisy bunuh anak. Hak tu dalam ilmu tu sebut gitu. Memang ada bunuh anak. Tapi puak Quraisy tak ada bunuh anak. Setengah ulama kata hak bunuh anak ni kawasan pedalaman, pada kampung-kampung. Di Mekah ni tak ada. Tapi ada yang bunuh anak tu. Tentunya Quraisy tidak ada berdasar pada ilmu sana. Enggak Sayyidina Umar ni puak Quraisy. Sayyidina Umar ni puak Quraisy. Puak Quraisy. Jadi ilmu tu jadi nampak sangatlah kita kata bahawa mana sumber musuh nak merosakkan sahabat ni sebenarnya agak payah. Tetapi dah sikap orang kita begitu. Kerangka ilmu orang kita ni mana tidak kemah masa tu. Dia pergi kitab sejarah ni supaya dia pergi kitab hadis, Quran. Dia kira betul ada lagi kitab betul. Paklah ni setengah-setengah gitu lah. Ada lagi kitab tu dia tu. Ada lagi kitab. So yang kedua, lepas tu penulis kitab tu dengan demo mana alim. Lugar lah kita tanya lagu tu. Kita pun ayat bahaya. Nunggu ilmu bukan boleh suka sepuluh gula. Kalau kita terbuka sikit kita kata, dah kalau ulama tu alim, dia alim semua perkara ke? Kalau kita jenis terbuka, lepas tu kalau dia alim semua perkara, dia tak boleh salah ke? Kalau kita ni jiwa terbuka, dia tu mesti betul semua ke? Banyak kita boleh soal atas orang ulama tu. Jadi seolah-olah orang lain tak ada peluang untuk boleh ilmu. Seolah orang lain tak ada. Kalau dia kat dia, tak betul lah tu. Bahkan kalau tengok jalan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah ni dia menganggap ulama tu dia tidak alim semua perkara. Disebut sebagai ciri Ahli Sunnah. Ulama tu dia tidak tahu semua hadis. Mesti ada hadis yang dia tak tahu. Itu ciri Ahli Sunnah. Mana kerangka Ahli Sunnah tu nak mengajar kita jangan ta'assub kepada mana-mana ulama. Jadi kalau kita pegang seorang ulama, jangan kita pegang semua. Tak, dia tengok orang lain lagu mana. Kalau kita pegang seorang, kita ta'assub dia, punah jangan habis. Tak kira lah siapa dia tu. Kalau kita boleh terima betul kita Quran dan hadis. Hadis tu pun ada hadis yang palsu, kena cek pula. Satu ilmu besar pula tu. Lama mana Allah lahirkan ulama yang hidup tak buat benda lain. Dia cakap tu. Imam Bukhari, Imam Muslim, tak ada kerja lain. Mula-mula ada kerja, lepas tu tak ada, berhenti. Lepas tu makan suruh Tuhan gitu je. Kerana ilmu tu. Semua ni cerita ni. Macam mana ulama boleh cek? Kerana tengok riwayat. Siapa dia riwayat? Cek saudara-saudara. Lepas tu buat apa cerita ni? Banyak mana cerita hadirat. Cerita riwayat-riwayat memburukkan sahabat. Kadang-kadang cerita lepas 400 tahun baru ada cerita tu. Dalam kitab-kitab tu sebelum tu tak ada. Apa? Kenapa begitu? Daripada situlah kita boleh faham bahawa setengah-setengah cerita tu ada yang dibuat tu lewat benar tu. Beratus-ratus tahun dah selepas sahabat. Habis generasi sahabat. Lepas tu baru ada cerita tu. Kita sedia maklum melalui hadis-hadis dan dalam kitab ni sendiri pun di muqaddimah berkenaan Sayyidina Uthman, masyhur berdasar pada hadis bahawa Sayyidina Uthman ni sangat kaya. Mana bukti dia kaya? Pasal ni lah saya sebut. Tajhizuhu jaishal usrah. Mana Sayyidina Uthman ni dia antara yang melengkapkan tentera dalam peperangan Tabuk tu. Kerana kajian pada waktu kira-kiranya tak cukup lah sebab jumlah tentera yang begitu ramai. Maka tak cukup kelengkapan. Jadi Sayyidina Uthman lah antara yang membantu sehingga 1/3
1/3 maknanya kita kata keseluruhan keperluan tentera tu 1/3 tu guna duit, guna harta Sayyidina Osman. Cerita dalam, bukan cerita ni, hadis. Dalam hadis Sayyidina Osman beli telaga Bi'ru Rumah milik Yahudi tu dengan harta yang begitu mahal, dengan harga yang begitu mahal. Dan Sayyidina Osman memperluaskan Masjid Nabawi dengan duit dia sendiri. Kalau kita pergi Masjid Nabawi tu, duduk dekat mihrab Nabi tu sebelah kanan tu, alik sana tu sebelah kanan, duduk dekat mihrab. Tahu mihrab? Bukan mihrab ni, apa ni? Raudhah tu. Raudhah tu dekat mimbar Nabi, tepi tu tempat Nabi semaya. Sebelah kanan kita tu tanah Sayyidina Osman tu. Tanah Sayyidina Osman tu. Tapi tidak seluas tu lah dulunya. Tapi kok mana pun taklah ni bayar ke? Mana orang duduk semaya atas tanah Sayyidina Osman, hak dia percuma. Dia beli daripada dua beradik milik tanah tu. Dia milik tu tanah syarikat dua beradik. Sayyidina Osman gaya, mula-mula tak saya jual lah, royak engkau berapa aku bayar. Akhir sekali bila orang lain royak dia, kalau mu jual, mu boleh pitih, mu boleh pahala juga. Oh, royak tu. Akhir sekali jual. Bila jual boleh jadi milik Sayyidina Osman. Dia isytihar ni jadi harta masjid. Saya wakaf untuk masjid. Sampai hari ni kita guna. Gak Masjid Madinah ni ada. Bukan sebab masjid kita. Pukul 9.30 tutup Rumah Hamidah. Masjid di Madinah ni sejam dia tutup kerana nak servis ni. 23 jam dia buka sehari. Dia tutup sebentar. Tu pun tak terbit semua. Dia buka tutup sebentar. Kalau dia cuci servis. Apa kerja dia nak amal sama amal kita. Sejam dia servis. Lepas tu dia buka pula. Sepanjang tahun. Saya tengok dalam internet tu, dia ada syarikat besar, syarikat khusus pula, besar syarikat, bahagian basuh kapek saja. Tu dia. Nak urus masjid tu. Pekerja berapa puluh ribu pekerja. Nak ayatnya tanah Sayyidina Osman tu sampai hari ni orang duk pijak daripada seluruh negara, seluruh dunia pergi. Sebab itulah ulama kata ni Syekh Khatib Baghdadi, kalaulah Sayyidina Osman ada buat salah seperti digambar dalam sejarah, pada waktu menjadi tertutup dah kesalahan dia. 1437 tahun orang duduk semaya, paling kurang duduk semaya atas tanah Sayyidina Osman tu, dia sedekah tu. Luah ketemu. Asalnya sepik masjid. Tu kelebihan dia sebut dalam hadis ni. Siapa Nabi kata tak ada dah amalan yang akan memusnahkan Sayyidina Osman selepas dia beli telaga, selepas dia peluah tanah ni kawasan masjid. Jadi orang kita tidak diberi. Orang kita ni kadang-kadang sepatutnya kita kena buka minda gitu. Kalau kita tengok masjid tu nampak diimarah ke, masjid tu nampak hebat gini-gini, orang mari ramai, sepatut kita, kalau kita ada tanah situ, lebih baik kita jual. Sebab apa? Kita jual, kita boleh duit. Tetapi contohnya kita kata harga semasa berapa? 100,000. Tak apalah, saya nak 80,000. Jadi 20,000 lagi tu nilai tu saya derma. Boleh kita buat gitu. Lepas tu kalau kita tak buat gitu, kita boleh peluang masjid beli untuk peluah kawasan masjid, menampung jemaah yang ramai. Hak tu pahala tu, walaupun kita boleh duit, boleh pahala pula. Tapi orang kita tak boleh tanah sakon, kata kona gini masjid. Takut tak suruh kena tanah dia. Sebab apa? Orang kita dia tak nampak pahala, dia nampak tanah. Memang pahala ni tak nampak. Tu yang masalah tu. Kalau pahala nampak sekutu-sekutu pun nasi lauk pagi tu, tu segar buat kita. Tapi tu yang uji kita pahala ni tak nampak. Tu masalah. Ni saya nak ambil sikit lagi lah. Kata ulama. Ni hati-hati lah. Ni ulama ni bila saya sebut kata ulama kata, ini bukan dia kata saja, dia cek dah. Sebab tu dia kata kalau wa ma sahha min al ahadith fi fadaili al jannah tadullu ala anna kullama qila fi min israfi al baitil ma wa infaqi athna ala nafsihi wa aqaribi wa qusurihi fi hikayat biduni zimam wala hutam yatulu dhikruha muftara alaih. Jauh ketemu duduk jawab syarat dia. Muftara alaih. Kalau kita tengok sebenarnya wa ma sahha, hadis-hadis yang sahih, mana-mana hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kelebihan Sayyidina Osman yang begitu banyak tu, hadis tu semua tu menunjukkan bahawa setiap apa yang dikatakan, yang dituduh pada Sayyidina Osman, yang menyebutkan bahawa dia telah menggunakan sewenang-wenang harta Baitul Mal, dan dia telah membelanjakan banyak harta Baitul Mal untuk kepentingan diri dia dan untuk kepentingan kaum keluarga dia.
Hak tu semua tu dari segi hikayat, segi riwayat sangat lemah. Dah hak tu semua muftara alaih. Semua tu adalah berita-berita yang direka, maklumat palsu tu. Hadirat gini nak semua dah faham, nak semua dah faham. Zaman Sayyidina Osman ni ulama kategorikan zaman fitnah. Tu kita kena faham tu. Zaman Sayyidina Osman ni sebenarnya zaman Sayyidina Umar kena bunuh dah. Mak 3 hari darah tak berhenti tubik daripada perut Sayyidina Osman tu. Kerana pisahnya dicelup dalam racun. 3 hari darah tubik semacam mati Sayyidina Umar. 3 hari. Zaman tu zaman fitnah dah. Sayyidina Abu Bakar tidak kena bunuh. Sayyidina Osman maknanya musuh Islam rapat. Musuh Islam zaman Sayyidina Umar duduk di sah paling hadapan dalam semaya. Sebab tu dia boleh tikai Sayyidina Osman ketika semaya subuh. Mana musuh Islam masuk dalam kita siapa duduk belakang tak imam. Hak tu dia boleh tikai Sayyidina Osman tu. Maknanya zaman tu zaman fitnah. Enggak masa tu zaman Sayyidina Umar kuat kena banding zaman Sayyidina Osman lah. Enggak selepas zaman Sayyidina Umar tu zaman fitnah. Kita kena faham zaman tu. Sebelum ni kita kata Lah ni zaman fitnah juga. Maklumat tersebar semua duduk atas masjid dia lagi duduk alasah setengah tu. Kadang-kadang kita kata mu ni duduk mana dia ti email. Kadang-kadang dekat orang nak bel lalu dia lagi di atas mesej. Kita kata mu ni tak tugah hari ni. Dia kata nak maya bentar lagi dia masjid dah lagi di atas mesej. Kata tutup lah orang nak bel ni hari Jumaat. Nak ayatnya lagu tu penyebaran maklumat dunia learn. Tak nak boleh sebar cerita-cerita palsu. Kalau umat Islam tidak ada manhaj ilmu, tidak ada garis panduan hidup daripada Nabi, boleh terpesong punah jangan habis. Sebab tu umat Islam ni jangan duk sebar kursi maklumat tu. Hadis-hadis WhatsApp banyak. Jangan tu bagi pelik orang Islam. Dia ingat tak dosa kali sebar maklumat palsu. Orang kami juga macam-macam lah tu kami. Muka klik kerja awak ada lah nak WhatsApp. Gitu. Baiklah, yang terakhir, lepas kita sambung semula lah. Katakanlah ni wa bi taslimi innahu kana yu'athiru aqaribah bil amwal al kathirah min baitil mal faqad kana ijtihada minhu wa la yu'tarad alayhi bihi. Kalaulah kita terima, biarlah kita terimalah orang tuduh Sayyidina Osman ni memang bui sungguh harta Baitul Mal pada kaum keluarga dia. Kalau kita terima gitulah. Tak boleh kau kalau ijtihad atas nama ijtihad. Sebab itulah ulama dan kita tak boleh bantah tu kalau Sayyidina Osman bui. Sebab apa? Kalau Sayyidina Osman bui itu ijtihad dia. Sebab Sayyidina Osman ni layak ijtihad. Kalau kita terima. Sini dia sebut setakat tu ya. Saya nak tambah beberapa dalam kitab lain. Kalau andai kita terima bahawa Sayyidina Osman ni memang buat kerja gini sungguh, dalam kitab ni sebut tu ijtihad dia. Dia layak ijtihad. Yang kedua, maknanya perbuatan Sayyidina Osman itu betul. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat besar yang menjadi tenaga-tenaga penting dalam kerajaan pun tidak bantah. Enggak, Sayyidina Osman ni bukan dia yang jaga Baitul Mal, ada sahabat lain. Apa sahabat lain benarkan dia guna? Maknanya ini mengikut salur resah. Yang ketiga, kalaulah betul dia buat kerja lagu tu, tentu sahabat yang mula-mula sekali bantah dia. Sebab sahabat ni hanya adalah dia tak boleh tengok benda salah. Tu perangai sahabat. Sebab tu saya kata, yang keempatnya kalau kita terima hak ni sebenarnya kita memburukkan generasi sahabat. Sebab sahabat ni zaman Sayyidina Osman hak duduk Madinah ramanya. Hak duduk luar tu tak ramai. Hak duduk Madinah ramai. Sebab tu jelas sangat sebenarnya hadirat kena faham. Kita orang Islam ni kena faham. Dia memburukkan Sayyidina Osman kerana hak ni kalau kita nak sebut dalam bahasa kita, hak ni ibu sahabat, pok sahabat zaman tu. Sayyidina Abu Bakar mati dah. Sayyidina Umar mati dah. Lepas tu siapa dia? Hak lebih daripada hak Nabi bui 2 orang anak dia. Sayyidina Osman. Nabi SAW riwayat sahih, kalau dia duduk tidur di rumah dia, kadang-kadang kalau Sayyidina Abu Bakar mari, dia duduk tidur gitu, kecek gitu. Sayyidina Umar. Tapi kalau Sayyidina Osman masuk mari, dia malu, dia pakai baju. Sebab dia kata dia malu ke Sayyidina Osman. Tu Nabi. Mana penilaian Nabi terhadap Sayyidina Osman? Sebab kita kalau guru mari, masuklah kita duduk menyanyi gitu, pukul-pukul jelu tak apa, mana saing. Sayyidina Abu Bakar gitu mana mesra. Tapi dengan Sayyidina Osman ni dia malu. Sebab dia tengok Sayyidina Osman ni lebih malu. Sayyidina Osman ni memang peribadi dia luar biasa.
Nabi bangun betul, ambil baju pakai kaki ke mahram. Asal begitu. Tu penilaian Nabi terhadap Sayyidina Uthman. Lepas tu dia anak dia dua orang lah, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum itu. Itu kelebihan yang kita kena fikir. Jadi kalau ada cerita-cerita hak tak betul berkenaan ini, sebab tu ulama kata kalau kita terima tak betul, kalau kita terima lah katakanlah dia salah. Lepas tu dengan doa umat Islam tu sebut sampai hari kiamat, lepas tu harta dia jadi manfaatkan sampai hari ni pun ada lagi. Orang duk guna tanah-tanah dia, kok dia duduk banyak ada nak orang pahala terserah ayat lah. Kalau betul dia buat salah pun, kalau kita guna akal kita secara logik, kalau nak timbang dengan pahala jariah dia dapat tu berkali kok ni orang yang napa ni kesalahan dia berat balik pahala. Lepas tu kita duduk sama dia adalah ketupuh ketupuh yang kedua tu Khulafaur Rasyidin al-Bahri, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Kita sebut sama tu. Masa ketupuh bukan sebut di London saja, sini pun sebut. Seluruh dunia sebut tu. Maknanya kalau dari sudut tu saja umat Islam mikir pun dia tak akan tolak sahabat, kecuali umat Islam tidak didedahkan dengan cerita-cerita tentang sahabat, maka dia akan anggap sahabat ni sebagai kapal ni dia. Tu kesal dia ada. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula kerana fakta-fakta bawah tu dalam kitab ni kenyataan-kenyataan Ibnu Taimiyah, kerana dia antara ulama yang buat kajian tentang kehidupan sahabat ni. Jadi insya-Allah kita sambung semula. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.